Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sekiranya mereka bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri ataupun suami-suami, dan juga seluruh kaum kerabat mereka yang mereka cintai, yang mereka kasihi, dan begitu juga harta benda yang mereka usahakan itu yang mereka cintai, dan begitu juga perniagaan yang mereka khawatiri akan kerugian dan kemerosotan, dan begitu juga rumah-rumah tempat tinggal mereka yang tersergam indah. Kesemuanya itu adalah menjadi perkara yang mereka lebih sayangi dan cintai daripada perjuangan Islam, daripada jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiya, tunggulah kata Allah, yakni saat di mana kata Allah ya'tiyam yang disebut oleh Allah pada ketika itu, ya'tiyallahu bi amrih, Allah datangkan kepada mereka suatu keputusan, yakni azab, balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk pimpinan kepada orang-orang yang fasik, yakni orang yang derhaka kepadanya. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 24. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika mana seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah bin Abi Amir bin Sifi, sahabat Nabi Ansar Madinah Yathrib, dia adalah anak kepada bapa timbalan ketua munafik di Madinah Al-Munawwarah. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua munafik, makna timbalan dia, deputi ketua munafik adalah Abu Amir bin Sifi. Abu Amir bin Sifi. Hanzalah lahir setelah mana bapaknya mati, maknanya dia lahir dalam keadaan tidak ada bapa. Dan bila mana besar sahaja dia menjadi sahabat Nabi yang tidak munafik. Bapaknya munafik tetapi dia tidak munafik, dan berimannya kepada Allah dan Rasul. Maka cerita Hanzalah digelar sebagai syuhada langit berjunuk. Syuhada langit berjunuk. Ketika mana Hanzalah nak menikah, nak kahwin dengan sepupu yang bernama Jamilah binti Ubay, waktu pernikahan Hanzalah ini berkebetulan nak berlakunya perang Uhud, Ghazwah Uhud, pada tahun yang kedua Hijri. Dan bila mana Hanzalah nak menikah dengan Jamilah ni, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sanggup nak menangguhkan hari pernikahan aku demi untuk menyertai perang Uhud, ya Rasulullah. Ni tuan-tuan, kita nak kaitkan dalam ayat tadi ni, bagaimana yang katakan tadi Allah beritahu kepada Muhammad Rasulullah, kalaulah mak bapak mereka, anak pinak mereka, isteri-isteri mereka, termasuk suami-suami mereka, kaum kerabat mereka, itu yang lebih mereka utamakan, yang mereka lebih cintai daripada jihad fi sabilillah, daripada nak berjihad di jalan Allah, termasuklah tijaratan takhshawnaha kasadah, yang takutkan kerugian perniagaan, dan begitu juga yang mereka cinta akan rumah-rumah yang besar. Fatarabbasu hatta ya'tiya, maka Allah beritahu, tunggulah saat kami mendatangkan satu keputusan azab. Hanzalah tuan-tuan, bila mana dia nak menangguhkan hari perkahwinan semata-mata nak bersama dengan Nabi dalam medan perang, ertinya termasuklah ayat tadi, wa azwajukum, dia tidak menjadi manusia yang tergolong daripada kalangan orang yang mencintai lebihnya daripada Allah dan Rasul. Dia tak mau jadi orang yang macam tu. Cuma Nabi kata, wahai Hanzalah, teruskan pernikahan kamu malam Jumaat. Dia nak menikah malam Jumaat. Perang ni kira bermula pada pagi fajar hari Jumaat.
Jadi Nabi kata tak apa, kamu menyusul, kemudian nanti kamu datang ke Uhud. Berkali-kali Hanzalah ni merayu, bukan merayu nak menangguhkan hari pernikahan. Apa dia? Bukan merayu nak menangguhkan perginya ke medan perang, tetapi nak menangguhkan dia punya tarikh ataupun waktu pernikahan. Siapa boleh buat, tuan-tuan? Kita boleh nilai kita macam mana hari ni. Sanggup ke macam tu? Tak sanggup. Hak nikah di masjid, elok dengan kenuri, malam maghrib, agak-agak anak kita, menantu kita boleh mari masjid maghrib berjamaah. Belum tentu. Nikah tadi pukul 11 pagi di masjid, malam tu kira ghaibul ghuyub, hilang, dapat buka hadiah, tuan-tuan. Tu kalau anak. Kalau kita pula menikah seorang lagi, kena tu imam pula, tuan-tuan. Tak tahulah, imam kata aku cuti dah, dah isi borang cuti dah dengan pentadbir 3 hari aku isi cuti. Itu Bilal pun sama jugalah, tok siap, tapi bukan masjid sinilah, di Zimbabwe, kita tak tahu, Colombia. Ini nak cerita Hanzalah bin Abi Amir. Baik, akhirnya dia akur terima satu nasihat Nabi. Tak apa, pergi kemudian nikah dulu, ni malam Jumaat ni. Maka menikahlah, ringkas ceritanya, menikah dengan Jamilah binti Ubay. Jamilah ni cantik, memang perempuan yang cukup cantik di Madinah waktu itu. Pretty woman ke, tak kira lah, Master Universe ke, Miss Universe ke, memang lawa. Nikahlah malam tu, dan berjunuklah Hanzalah. Kedengaran pagi itu sebelum fajar, musuh daripada Mekah sudah tiba di Uhud. Dan dalam keadaan ni, satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Nabi segera dengan persediaan ke semua alat-alat kelengkapan persenjataan nak menuju ke Uhud. Hanzalah ni tak boleh, tuan-tuan. Jiwa hati dia bila dah macam ni, aku tak boleh sabar, aku tak boleh sabar. Rombongan Rasulullah ni dah pergi dah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Hanzalah tinggalkan isterinya yang baru tadi berjunuk. Dia tinggalkan isteri dia semata-mata nak ikut rombongan Nabi, dan kemudian sampai dengan rombongan Nabi. Waktu itu, tuan-tuan, Hanzalah belum lagi mandi hadas, belum lagi berjunuk. Apa dia? Belum lagi mandi junuk, masih lagi dalam keadaan hadas. Kejarnya dia kepada Nabi dan dapat bersama dengan Nabi. Tapi sebelum nak meninggalkan isteri dia, abang, bukankah Rasulullah dah beritahu abang boleh datang kemudian? Bertenang abang, relax, macam tu lah. Ialah isteri, bukan dia tak taat kan. Nabi dah bagi tahu, tak apa, lambat sikit tak apa. Nabi tahu kita menikah, kita kahwin. Pujuk Hanzalah kata, wahai isteri aku yang ku sayangi, aku tidak mahu menangguhkan urusan aku nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jawab Hanzalah, sekali-kali aku tidak mahu menangguhkan urusan aku untuk menuju syurga. Bukan kata jawapan main-main, tuan-tuan. Dia tak mau jenis menangguh-nangguhkan, dia nak masuk syurga, seolah macam dia dah tahu dah dia nak ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpelukanlah dia dengan isteri, mohon maaf dan seumpama dengan, bayangkan tak sempat nak mandi junub, bergegas mengejar dengan kudanya untuk bersama dengan rombongan peperangan tentera-tentera yang sudah siap untuk berperang di dalam perang Uhud. Dan takdirnya pada waktu perang Uhud, Hanzalah hampir-hampir nak membunuh Abu Sufyan bin Harbi. Sudah jatuh dipijak, tunggu lagi nak pancung ataupun nak penggal kepala, nak bunuh Abu Sufyan bin Harbi. Berteriak tentera musyrikin Quraisy bila melihat saat Abu Sufyan bin Harbi hampir nak ditetak oleh Hanzalah. Ketika itu meluru tentera-tentera musuh dan mereka berjaya membunuh Hanzalah bin Abi Amir. Maka rebahlah menjadi syuhada Uhud. Nabi memaklumkan kepada sahabat, wahai sahabat sekalian, aku melihat jasad jenazah Hanzalah bin Abi Amir berebut-rebut baisama iwal ard,
di antara langit dan bumi berebut-rebut malaikat nak memandikan jasad dan jenazah Hanzalah bin Abi Amir dengan air percikan awan yang berada di dalam bejana bekas yang dinamakan bejana perak. Lalu sahabat pun mencari di manakah jenazah jasad Hanzalah pada waktu itu. Lalu mereka menjumpai dalam keadaan rambutnya seumpama orang baru lepas mandi. Allah, tuan-tuan, ini yang dimaksudkan syuhada. Langit berjunub, syuhada langit berjunub. Dia tak sempat nak mandi junub, tetapi malaikat berebut nak memandikan jasad dan jenazah Hanzalah. Mulianya Hanzalah bin Abi Amir, termasuk 70 daripada syuhada Uhud adalah Hanzalah bin Abi Amir bin Sifi. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang disebutkan tadi, tuan-tuan, dia tidak mau menangguhkan urusannya ke syurga. Artinya apa yang Allah beritahu tadi, janganlah kamu mengutamakan ibu bapa kamu, anak pinak kamu, isteri-isteri kamu, saudara-saudara kamu, harta kamu, perniagaan kamu, rumah-rumah yang besar yang ada, daripada kamu nak berjuang di jalan Allah. Kalaulah itu yang kamu utamakan daripada perjuangan Islam, maka Allah maklumkan tadi satu tanzir, peringatan besar, tuan-tuan, kamu akan diazab. Tunggulah saat keputusan bi amri yang kami akan datangkan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita tidak tergolong daripada kalangan yang dimaksudkan tadi, maknanya mencintai dunia daripada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada menjadi golongan puak-puak fasik dan juga puak-puak munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pada muka surat pada malam ini, iaitu muka surat 30. Muka surat 30 bulan Mac, bulan 3 lah mari. Setengah tahun lama dah, tuan-tuan, 6 bulan tak mari. Ya Allah, ini pun satu ujian yang kita terpaksa hadapi. Kejap boleh kuliah, kejap tutup balik, kejap buka tutup, buka tutup, gitulah. Ini harap-harap ni tak adalah tutup-tutup lagi. Kita harap buka terus lah, jangan tutup-tutup dah. Dengan usaha yang kita sedang buat dan tengah buat, yang dah buat dengan vaksinnya, dan juga yang lain-lainnya. Walau bagaimanapun kita berada dalam keadaan SOP, kita dapat meneruskan pengimarahan masjid. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada terkena jangkitan COVID. Baik, sambung daripada perkara sabar. Ini masih lagi perbincangan berkaitan dengan hadis tsani, hadis yang kedua, ujian dengan musibah. Ujian dengan musibah, maka kita nak bincang tentang ujian yang kita hadapi ini. Perlunya ada dia punya cara dia, ada dia punya senjata dia, iaitu disebut oleh Tuan Kitab, kita menghadapi musibah hanya dengan bersabar atau reda dan rela menerimanya, atau dengan bersyukur. Ini kalau tengok muka surat 29 lah yang di belakang. Dan di antara ada orang manusia jenis yang pertama, dia tidak sabar menghadapi musibah. Yang kedua, kita dah baca ada golongan yang bersabar bila mana mereka menghadapi musibah. Di dalam perkara itu dipecahkan pula kesabaran ini ada berbagai-bagai ketentuan kitab. Yang pertama, mereka sabar dalam mentaati Allah. Ini yang pertama, sabar di dalam mentaati perintah Allah. Nak semayang kena sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabar apabila kamu nak salat. Sesungguhnya kata Allah, semayang itu berat, bukan senang. Yang tu dalam perintah nak mentaati pun kena sabar. Yang kedua, kata Tuan Kitab, sabar di dalam perkara maksiat. Ada yang menyatakan sabar mentaati perintah Allah ni kita dapat 300,000 pahala. Ada ulama sebut 300,000 pahala. Banyak mana 300,000, wallahu alam, bukan macam nilai duit. Sabar di dalam menghadapi perkara maksiat, oh yang ni lagi berat. Hal yang kita sabar nak sembahyang tu pun berat. Yang kedua, nak tinggalkan maksiat, ini lagi berat. Nak tinggalkan nombor judi, nak tinggalkan minum arak, nak tinggalkan zina, berat.
Sebab ada orang yang dia boleh semayang tetapi dia tak boleh meninggalkan tabiat berjudi. Arba'atun dijitun maghnum, itu contohlah. Ada jenis kuat semayang, tahajud jangan cerita tuan-tuan, berbekas dari judi. Arba'atun dijitun maghnum, ni bukan digenting, no, bukan kasino, ni jenis 4 nombor ekor, tak boleh tinggal. Dia kata yang ni aku tak boleh tinggal, semayang aku boleh buat, hak ni aku tak boleh tinggal. Itu nak cakap macam mana tuan-tuan? Ada jenis macam tu. Dia tak boleh nak tinggalkan maksiat, berzina umpamanya. Yang ni pun ada juga, semayang sebelum zina semayang. Apa dia sebelum dia berzina tu elok dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini jenis macam ni pun ada. Jadi ulama ada menyebut yang kedua, meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat sekali ganda 600,000 pahala kita dapat. Baik, yang ketiga, muka surat sebelah, sambung C. Siapa di dalam menghadapi pelbagai ujian dan musibah. Ada ulama kata pahala yang didapat 900,000. Yang ni lagi tinggi. Sabar menghadapi ujian musibah ni kedudukan dia paling tinggi daripada yang pertama, yang kedua ni tuan-tuan. Sebab itu 900,000 nak dekat 1,000,000 dia punya kadar pahala yang dia dapat. Tak semua orang boleh hadapi yang disebut ujian musibah, yang disebut dalam hadis qudsi yang kita baca ni tuan-tuan, musibah kematian. Bukan senang. Covid ramai tok-tok guru kita, ulama kita, satizah pendakwah meninggal sebab Covid. Ustaz Ridwan Rahmat, sahabat saya, Selangor, ketua Dewan Ulama PAS Selangor, meninggal bulan lepas. Sempat lagi buat video call, masa tu dia critical ICU di Hospital Kelang. Tak bermaya dia nak bercakap, Ustaz doakan saya Ustaz. Lemah, selemah-lemah walhal waktu sehat. Allah, pergi ke London saya dengan dia, duk pergi Manchester, pergi ke Europe, UK, dalam program-program dakwah dan sebagainya. Semangat dia padam besar tuan-tuan. Baru lagi ziarah sekolah tahfiz dia di Kelang, masak nasi maklubah lah pun, seronok. Tak sangka tuan-tuan, Covid satu keluarga, isteri anak sembuh, tapi dia kritikal. Sebulan lebih kurang di Hospital Kelang. Dia minta balik, tak larat, tak seronok. Tak apalah, doktor bagi tahu tak ada jaminan ni sebab oksigen dia rendah. Tak apalah, saya rela meninggal dunia di rumah. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Dia balik, dia beli alat oksigen 8,000, seminggu boleh tahan di rumah. Tak boleh dah, tak boleh backup dah. Oksigen tadi pun dah tak boleh jalan, pergi hospital Sungai Buloh, hantar, meninggal terus. Umur sebaya dengan saya. Itu nak sebut tu, umur sebaya dengan saya, 47 tahun, lahir tahun 74. Kematian tuan-tuan, Allah uji dengan kematian. Bukan Allah tak tahu, sekolah tahfiz dia belum siap sepenuhnya. Bukan Allah tak tahu, anak dia bukan 2 orang, bukan 3 orang, ramai anak, isteri dia lagi. Ni kalau dia meninggal, bukan Allah tak tahu, siapa nak jaga bini dia, siapa nak jaga anak dia, nak uruskan itu ini. Tapi kematian tetap. Inilah yang mana hadis qudsi ini menyatakan Allah mematikan di antara kita ni, dimaksudkan kaum kerabatnya, orang yang kita sayang dan sebagainya. Bagaimana waktu itu? Inilah yang dimaksudkan ujian musibah yang Allah suruh kita sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang kita selalu dengar, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa musibah, berkatalah kamu, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, kami daripada Allah, maka kami akan dikembalikan kepada Allah. Ini kalimah istirja'. Ketika mana pelita terjatuh, Aisyah menceritakan Nabi tiba-tiba menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tak ada orang mati, kenapa mu sebut inna lillah? Nabi jawab, apa juga musibah yang menimpa, balak musibah yang menimpa, sebutlah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, selesai. Kita yakin bahawa ini semua daripada Allah. Baik kematian, baik sakit, baik apapun musibah,
semuanya itu daripada Allah. Ini yang disebut hendaklah kita sabar menghadapi ujian musibah. Kata tuan kita keterangan di bawah, sebenarnya kesabaran dalam segala bentuk adalah merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat kejayaan di akhirat. Kesabaran dalam segala perkara ni, terutama juga adalah ujian musibah ni, maka perlu ada pada diri. Sebab itulah punca syarat kejayaan. Antara yang kita nak mencapai kejayaan, hendaklah kita sabar. Anak kita peperiksaan, dengan izin Allah, alhamdulillah, bertengkuh lumui anak siang malam pagi petang, mengaji, duit wang ringgit tak usah ceritalah tuan-tuan, habis. Bukan dia golok lah orang kata, pajak habis, tanah nun durian di kampung habis, terpaksa 2-3 tahun pajak tak ambil hasil. Sebab apa dia? Sewa pada orang. Anak nak mengaji di universiti. Ni tuan-tuan, saya cakap ni pada diri saya. Di Kampung Gajah habis orang tua saya pajak pokok durian, sewa pada orang. Kenapa? Anak-anak nak mengaji beribu. Ni anak yang kedua pula, insya-Allah 24 hari bulan 9 ni berangkat ke Jordan 4 tahun mengaji dalam bidang syariah. Bukan sikit duit tuan-tuan. Jordan mahal, dinar tuan-tuan, dinar mahal. Kalau Mesir ni murah lagi, Jordan mahal tu. Tahun ni tak berapa ramai dihantar ke Jordan sebab mahal. Setahun saya kena sediakan untuk anak saya tak kurang tuan-tuan 17,000 yuran dengan sara diri, kos. Dia bagi tahu siap-siap dia, abah 17,000 lebih kurang setahun, kalilah dengan 4 tahun tu, yang lain-lain lagi, contohlah 20,000 tu, kira elok-elok lah. Setahun kali dengan 4 tahun, maknanya saya kena spend duit untuk anak saya 80,000 tuan-tuan. Kalau orang kampung, kalau orang yang tak ada duit, bukan senang ni nak cerita, tapi kita rasa dia nak sungguh-sungguh, dia berazam sungguh-sungguh, dia memang minat. Okey, passion tu ada, minat tu ada. Okey, Muaz, saya kata anak saya, Muaz pergi, tak apa, jangan kira duit, pandai-pandailah abah cari duit nanti. Ada rezeki insya-Allah, ada rezeki insya-Allah. Allah nak bagi gitu gini apa semua, hang pergi je, hang belajar elok-elok, mudah-mudahan bukan takat hang ambil degree masters, kemudian kalau boleh PhD terus. Dia minat di dalam perbankan Islam, kewangan Islam, syariah kewangan Islam tu, insya-Allah 24 ni berangkat tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, nak kejayaan ni bukan boleh senang-senang. Kalau setakat sekolah sahaja belum tentu. Duit tuan-tuan, money, itu yang kata duit ni, walau kita kata tak, bukanlah duit ni segala-galanya, tapi tak ada duit, apa ke dana kita tuan-tuan, jenuh kita. Pelajaran pendidikan hari ni kalau kita tak tabung untuk anak-anak kita daripada awal untuk pendidikan anak-anak nanti ke universiti, berat tuan-tuan. 10 tahun akan datang, 20 tahun lagi, jenuh, kosnya cukup mahal. Tu nak ambil kalau sekiranya pendidikan dan pengajian. Nak menikah pun hari ni kalau tak ada duit, mana boleh nikah dalam keadaan tak ada duit? Macam mana? Itu maksud dia nak menemui kejayaan. Menikah nak kena ada duit, usaha perlu ada. Petah lagi yang kata, kalau katakan tadi nak pulih daripada sakit COVID dan sebagainya, perlu pengorbanan. Sahabat saya sudah sebulan di Shah Alam, di hospital, tak keluar-keluar lagi, oksigen masuk, isteri meninggal COVID. Dia tahu isteri dia meninggal dalam hospital, dia dalam keadaan kritikal. Ini dah nampak pulih sikit dah boleh berjalan, pergerakan badan apa semua. Nak kena sabar, nak sembuh sepenuh bukan mudah. Jadi begitulah kalau kita tengok kepada Nabi dan Rasul kita yang bernama Ayub alaihi salam, Qasasul Anbiya, cerita Nabi Allah Ayub ni semua orang tahu dah. Allah uji dengan sakit. Cuma sakit Nabi Ayub dalam kitab tafsir dia tak sebut sakit kulit, sampai kulit tu luruh jatuh dah berulat, kemudian ambil tampal. Yang tu tak betul. Allah tak akan aibkan Nabi dan Rasul dia. Cerita tu cerita tokoh tambah Israiliyat, dan ada hadis yang hadis dhaif jiddan, hadis sampai peringkat maudhu', hadis tu palsu, menceritakan sakit Nabi Allah Ayub.
Ulama tafsir kata sakit aja, sakit yang dia tak boleh nak uruskan diri dia. Kita pula syok pergi tambah pula sakit kulit, luruh kulit, kemudian berulat. Itu bukan dia tuan-tuan, tapi sakit. Sampai isteri dia yang disebut rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min, kan kita duk baca yang doa tu daripada suratul Kahfi. Rahmah ni apa dia? Sayang, kasih sayang, rahmah isteri Nabi Allah Ayub. Sebab Allah uji ni terlalu kuat ujian. Daripada isteri yang ramai tinggal seorang, habis lari. Anak 14 orang Nabi Ayub tuan-tuan, 14 mati semua. Anak Nabi Ayub 14 orang mati, Allah uji. Unta, ternakan, macam-macam tanaman. Kaya Nabi Ayub ni Allah uji, habis semua musnah. Tanaman musnah, binatang, ternakan, segala-gala habis. Kita tak rasalah macam tu. Rugi memang rugi. Perniagaan ni dalam keadaan Covid kena buang kerja, boleh lagi lah. EPF, KWSP, mula-mula I sinar, lepas tu apa ke benda lagi ni, I citra, lepas tu I love you ke apa tak tahulah. Ni EPF dapat juga ni, kurang-kurang pun sebulan ada 1000, 5 bulan 5,000 jadilah tuan-tuan. Nabi Ayub tuan-tuan hilang pocik, habis semua ni. Allah uji betul. Isteri dia mengadu, lah bang, tak nak ke Mika doa kepada Tuhan? Nabi Ayub tuan-tuan tak pernah mengadu kepada Allah tentang sakit dia. Dia redha. Ni yang kata Nabi Ayub punya sabar ni tak boleh lawan. Sabarnya Nabi Ayub. Sampai isteri dia, bang, kan abang ni Nabi Rasul, awak tak minta doa kepada Tuhan sembuhkan sakit segera cepat, kan makbul. Mula-mula Nabi Allah Ayub tanya yang rahmah, oh yang berapa lama dah kita dalam keadaan nikmat? Maka Kak Rahmah kata samanu nasanna, 80 tahun nikmat hidup, tak ada ujian sakit apa pun tidak. Nikmat tu maknanya kaya-kaya Nabi Ayub. Berapa tahun? 80 tahun. Sekarang kita sedang diuji dengan sakit ni, abang diuji dengan sakit. Berapa lama? Baru 18 tahun. 18 tahun ujian musibah sakit dengan 80 tahun. Takkan tak boleh sabar mah, tuan-tuan. Nabi Ayub punya bahasa macam tu ya, takkan tak boleh sabar mah. Dan Nabi Ayub berdoa, Allahumma Rabbi anni masyudur wa anta arhamur rahimin. Maka kata Nabi Ayub, Rabbi anni masyudur, maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan di antara Tuhan yang penyayang daripada yang penyayang. Inilah doa Nabi Allah Daud. Masyatur ni maknanya aku terkena penyakit. Hatu je, bukan aku minta sembuh. Aku minta bagi tahu pada engkau, ya Allah, aku terkena penyakit. Engkau Tuhan yang maha penyayang. Tuan-tuan, doa Nabi Ayub simple je macam tu. Lalu Allah perintahkan tumitnya pijak ke bumi, lalu terpancar air mata air. Tempat ni di mana tuan-tuan? Di Oman, bukan Yaman. Oman ni tempat Nabi Ayub. Terpancar air mata air dan minum, mandi. Lalu tu juga dengan izin Allah sembuh tuan-tuan. Berapa lama? 18 tahun. 18 tahun tuan-tuan. Kita berapa lama Covid? 2 tahun. Hak bunuh diri berapa ramai? Semalam keluar statement daripada ni bulan September ni sampai bulan Ogos ni sampai Julai tahun lepas tuan-tuan, lebih 600 orang bunuh diri. Sebab kenapa? Ni Covid. Sama ada problem duit, financial, hutang, murung, tak bebas. Bayangkan 600 lebih, akhirnya jerut leher, terjun ke apa benda, itu antara setahun lebih kurang tuan-tuan. Bunuh diri ni 600 lebih dalam statement kemarin. Nabi Ayub 18 tahun. Oi, dia Nabi. Ada pula cakap macam tu. Memanglah dia Nabi. Apa, Nabi tak ada sakit ke? Nabi bila mana makan sebab apa dia? Lapar. Nabi pun ada rasa lapar. Nabi minum sebab apa? Dahaga.
Adakah Nabi tak ada penyakit? Penyakit, tuan-tuan, macam-macam. Adakah Nabi tak ada rasa lenguh ke, tak ada rasa letih? Letih. Adakah Nabi tak tidur? Tidur, ngantuk. Walaupun kita kata dia Rasul, maknanya inilah kita nak ambil pengajaran ibrah. Bila mana Allah uji dengan kesakitan dan macam-macam jenis musibah tadi, dituntut supaya kita sabar. Dan sabar ujian musibah tadi 900,000 pahala yang kita boleh dapat, yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Cantik, tuan-tuan, ayat yang selalu kita baca ni, ya, surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Di hujung tu berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Artinya ujian macam-macam kita terpaksa hadapi. Sekolah tahfiz, berapa banyak sekolah tahfiz bakal ditutup. Tu pun di antara isu, tuan-tuan. Kita haraplah Menteri Agama Ustaz Derih Ahmad bela sungguh-sungguhlah sekolah tahfiz. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Nak mengadu pada siapa, tuan-tuan? Mereka ni baca Quran, budak-budak pelajaran ni yang mengaji, bukan setakat mengaji, menghafal Quran. Tak tahulah kalau kita rasa seronok bila tak ada di Malaysia ni orang yang menghafal Quran. Tak tahulah kalau ada tu maknanya tak waras lah kot. Tak ada orang yang kata elok lah, tak payahlah ada orang yang hafal Quran. Kalau ada jenis mulut macam tu, tuan-tuan, jenis mulut capui, mulut tak ada insurans. Kita nak bela ni, kita nak bela yang mana mengusahakan sekolah tahfiz. Tahulah, masuklah saya macam mana nak cari duit, nak buat projek ekonomi. Bukan mudah, tuan-tuan. Nak tanam sayur, nak ternak kambing, kemudian nak itu, nak ini, nak berniaga. Kita ni Allah merayalah ke sana ke sini minta duit, baik nak bina bangunan sekolah tahfiz, baik pengurusan sekolah tahfiz, nak bayar gaji guru. Ustaz, bukankah ada yuran? Ya, yuran ingat semua bayar ke? Kadang bayar setengah. Ni musim online PDPR ni, bukan nak bayar kadang-kadang. Alah, tak apalah. Tak apalah, bukan duduk di sana, makan pun tak ada, duduk di rumah aja. Itu guru-guru nak bayar gaji. Tuan-tuan, gaji guru ni bukan banyak. 1,200 tu kira dah banyak dah. Kalau di Perak ni gaji guru tahfiz 1,200 ni dah banyak dah. Kita hak yang kerja, cikgu, hak pensyarah 10,000, CEO tersatanya lah. Berapa banyak, tuan-tuan, habis duit kita. Bukanlah maksud habis duit, maknanya kita punya gaji tu nak bandingkan depa ni, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Profession yang paling baik dan terbaik sekali, Nabi kata, orang yang belajar Quran dan mengajar Quran kepada orang lain. Tak boleh lawan, tuan-tuan. Hak lain pun baik, tetapi ni profession yang belajar dan mengajar Quran, guru-guru tahfiz. Nabi sebut dalam hadis sahih daripada Uthman ibn Affan. Takut, tuan-tuan, hari ni kita tak bela sekolah-sekolah tahfiz. Hak projek-projek yang jadi projek Gajah Putih di Perak ni, tak usah sebutlah, 520 juta 520 juta kerugian, tuan-tuan. Nun Max Taman Tema di Meru Raya Ipoh, tuan-tuan, 520 juta, tuan-tuan. Report audit dah keluar dah, tuan-tuan. Ini bukan saya cakap kosong. 520 juta banyak mana? Setengah bilion. Kalaulah kita congok-congok fikir balik, tolong bantu sekolah tahfiz di Perak ni, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, kita dapat bela ni budak-budak yang mengaji Quran ni daripada juz awal sampai juz akhir 30 juzuk. Berapa tahun, tuan-tuan, Taman Tema di Meru Raya? 2 tahun lebih kurang. Habis, tuan-tuan. Ghaibul ghuyub. Nampak, tuan-tuan? Apa jadi hari ni, tuan-tuan? Siapa nak bertanggungjawab, tuan-tuan? Minta maaf, ni bukan Dewan Undangan Negeri, tapi nak sebut juga, tuan-tuan. Perak ni, tuan-tuan, kita fikir-fikir, tuan-tuan, duit 500 juta, tuan-tuan. Budak tahfiz ni kalau duk bagi sebulan pada depo, tuan-tuan, 300 pun ish, kita kata berapa juta sangat.
Tapi apa nak kata, sebab kita berlaku ni di negeri Perak, bukan negeri lain. Ya Allah, kita harap-harap bertanggungjawab. Taklah bukan kita kata apa, tak apalah nak buat macam mana. Tak tahu Allah Alam siasatan berlaku ataupun tidak, tetapi kita tak maulah tuan-tuan, jenis ni tak ada untung apa, kemudian buat ni macam tu je, main gamble. Rugi tuan-tuan 500 juta. Tanya PKMP, betul ke tidak saya sebut ni tuan-tuan? Oh, sayang tuan-tuan, fikir-fikir balik ni, kita ni tak tahu sekolah-sekolah tahfiz ni macam melutut minta merayu, sedangkan ni habis duit dalam keadaan macam tu. Kita takut tuan-tuan Allah rentap, Allah tarik keberkatan. Sepatutnya kita tolong ni di antara sekolah-sekolah tahfiz. Ada dah daripada pejabat MB tu, ada dah sikit, tapi tadilah tak cukup tuan-tuan. Yang bakal tutup ni berapa banyak ni, tak kira di Perak ni, satu Malaysia, Selangor berapa juta, 8 juta tuan-tuan tahfiz Selangor berhutang. Bayangkan tuan-tuan, nak bayar gaji guru itu ini apa semua, yuran tak dapat nak bayar, mak bapak dah tak ada kerja, duit simpanan pun habis, korek. Inilah, ini ujian. Kalau kita ambil ni, kena sabarlah pengusaha sekolah tahfiz, anak-anak hufaz yang nak belajar menghafaz Quran. Ini semua ujian dugaan. Hak Nabi Rasul lagi teruk Allah uji. Macam mana pun insya-Allah, kalau kita sabar dan kita terus sabar, akhirnya ending kepada kesabaran itu, ya, Allah nak bagi satu kejayaan dan kemenangan. Baik, kata tuan kitab di bawah ini, kesabaran itu hukumnya wajib. Sabar ni hukum dia wajib. Kita hadapi keadaan sulit, getir tuan-tuan, kritikal, maka nak tak nak kita kena sabar. Nak tak nak kita kena sabar. Sabar tu bukan maksud berdiam diri tak. Kalau sakitnya teruk, maka kena cari rawatan supaya apa dia dapat pulihkan, sembuhkan balik sakit kita. Itu maksud sabar. Jangan kita kata sabar ni aku redha, kemudian aku pasrah tawakal pada Allah. Tak betul kan? Yang disebut likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada dawa sembuhnya, penawar. Cari, kena ikhtiar. Jangan dah kata tak apalah, Allah dah tentukan aku kena Covid. Lah kenalah. Kalau kuarantin sebab dia tak ada ubat. Vaksin dah kena dah 2 dos tuan-tuan, 2 dos. Keluarga kakak saya kemarin tak adalah satu family, ya, dia dengan anak dia seorang tak kena, tapi bapa dia dan 3 orang anak positif tuan-tuan. 2 dos kena. Tu nak kata apa, dia tak ada jaminan. Tapi setidak-tidaknya suntikan vaksin, tak kiralah apa dia AstraZeneca ke, Sinovac ke, Pfizer ke, hak yang baru ni apa ke benda nama, usaha dah ada, ikhtiar dah ada cantik. Kemudian hospital suruh kuarantin di rumah. Okey, kuarantin di rumah berapa hari? Lebih kurang dalam 14 hari. Okey, kita ikut follow apa yang mereka nak. Itu pun juga di antara kita dalam keadaan bersabar. Jangan kita dalam keadaan sabar, tak apalah aku tak nak kuarantin, aku keluar juga. Ni dah pakai dah gelang pink, nak keluar tak boleh dah. Kena sabar. Ini semua ujian, dugaan dan sebagainya. Dan kalau sekiranya kita ambil lah sikit pemulihan ikut cara kita tradisional, habatus sauda, amalkan, makan, minum pula makan pula madu lagi, ya, kemudian minyak zaitun. Ini kita ramuan-ramuan ni apa sahaja yang orang kata yang untuk kebaikan buat. Alhamdulillah lah orang ni bagi tahu macam ni, saya makan, nampak saya punya nafas dah pulih dah, oksigen pun dah naik balik, contoh. So itu maksud sabar, kita cari dia punya penawar.